Struktur masyarakat Melayu tradisional. Secara umumnya, masyarakat Melayu tradisional dapat dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja atau sultan, pembesar dan ulama. Manakala golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat biasa yang merdeka dan hamba. Setiap golongan mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat. Setelah kedatangan Barat, struktur masyarakat Melayu telah berubah di mana peranan golongan pemerintah semakin berkurang dan sistem hamba telah dihapuskan tanggungjawab dalam masyarakat. Golongan pemerintah ini terbahagi kepada beberapa golongan, antaranya ialah raja. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negara. Baginda dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar. Selain itu juga, baginda adalah simbol perpaduan negeri. Baginda mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat jelata dan mesti dihormati. Seterusnya ialah kedudukan kedua selepas raja ialah golongan anak raja dan kerabat raja yang terdiri daripada mereka yang berketurunan raja, bergelar raja atau tengku. Anak raja tidak semestinya putera atau puteri raja yang memerintah kerana mereka juga boleh terdiri daripada keturunan kerabat diraja. Bilangan anak raja tidak ramai tetapi mereka mempunyai kuasa tertentu apabila diberi sesuatu tugas rasmi negeri. Ada juga puteri raja yang dilantik menjadi pembesar daerah. Manakala golongan ulama dan pendeta ialah golongan yang dianggap cerdik pandai pada masa itu. Mereka menjadi sumber rujukan dalam perkara-perkara tertentu. Golongan ulama adalah golongan yang pakar dalam bidang agama. Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa, sangat berpengaruh dalam masyarakat. Penghulu ialah ketua pentadbir di peringkat kampung yang dilantik dari kalangan rakyat biasa. Mereka menjadi orang perantaran di antara rakyat biasa dengan pembesar. Senang kata, penghulu pada zaman kini lebih dikenali sebagai ketua kampung. Seterusnya ialah golongan bangsawan. Golongan bangsawan dan pembesar pula terdiri daripada para pembesar atau kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam pemerintahan dan pentadbiran yang menduduki lapisan kedua hierarki sosial masyarakat. Golongan yang diperintah antaranya ialah rakyat biasa yang bermastautin tetap menjadi pengikut setia kepada pembesar yang mentadbir daerah dan jajahan menduduki lapisan tertinggi dalam golongan yang diperintah. Ketaatan kepada sultan ialah mutlak dan tidak berbelah bagi. Mereka rela dengan amalan sistem serah seperti bekerja di tanah pembesar tanpa mendapatkan upah dan sistem keras seperti menjadi bala tentera dan mendirikan istana. Dalam bidang ekonomi pula, mereka menjalankan kegiatan bertani, berdagang, menangkap ikan, melombong dan menjadi tukang mahir. Tiada dorongan perubahan diri untuk bekerja keras dalam bidang ini kecuali kerja-kerja demi kepentingan raja pada masa itu. Seterusnya ialah orang asing. Orang asing pula merupakan orang bukan Melayu dan datang ke tanah Melayu hanya untuk tujuan tertentu. Mereka tinggal sementara sahaja dan akan pulang ke negara asal setelah urusan mereka selesai. Mereka terdiri daripada pedagang, perantau, santri iaitu orang merantau kerana menuntut ilmu dan mubalik. Rakyat asing boleh dibahagi kepada dua kumpulan. Antaranya ialah mereka yang melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan sosial seperti menjadi tentera upahan dan kebanyakan mereka berasal daripada Jawa dan Pasai. Mereka juga melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti perniagaan runcit, pemborong dan pelombong. Tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan kerana mereka orang luar dan bukan rakyat Malaysia. Akhir sekali ialah golongan hamba. Golongan hamba menduduki susunan lapisan masyarakat yang paling bawah sekali. Mereka menjadi hamba kepada para pembesar dan orang kaya dengan melakukan pelbagai tugasan seperti mencuci perahu, memetik kelapa, mencari kayu api dan menjadi askar. Menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya, melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. Hamba boleh dibahagi kepada tiga jenis iaitu hamba raja, hamba berhutang dan hamba abdi iaitu hamba biasa.
Untuk masyarakat moden, masyarakat majmuk memang sinonim dengan Malaysia sebagai negara yang bercirikan pelbagai kaum dan juga identiti. Kepelbagaian kaum dan etnik ini mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Menurut J.S. Furnibal 1948, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri meskipun berada di bawah sistem politik yang sama. Secara keseluruhannya, terdapat beberapa buah etnik yang berada di negara Malaysia. Berikut merupakan data yang berdasarkan sumber yang sahih, iaitu sebanyak 68.88% merupakan bangsa Melayu dan Bumiputera. 22.56% merupakan bangsa Cina. Seterusnya 6.73% merupakan bangsa India. Dan yang terakhir sekali 1.16% merupakan bangsa-bangsa yang lain. Menurut Kamaruddin Jaafar, masyarakat majmuk bermaksud kaum yang bercampur tetapi kehidupannya berasingan, interaksi terbatas, penuh prasangka serta bersama tetapi tidak bersatu. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat 3 bangsa yang paling utama, iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina dan juga bangsa India. Rukun negara ini telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sepenuh ulang tahun Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Emini Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong keempat. Rukun negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara Magiran berikutan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan antara kaum di Malaysia. Rukun negara ini dibentuk dengan tujuan utama, iaitu membentuk perpaduan yang kokoh. Prinsip yang terkandung dalam rukun negara ini jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara ini terbahagi pada 2 bahagian, iaitu bahagian pertama dan juga bahagian yang kedua. Bahagian pertama ini menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup yang demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan seksama, membentuk satu sikap yang liberal dan tradisi kebudayaan yang kaya dengan berbagai corak dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Seterusnya, bahagian yang kedua menggariskan 5 prinsip rukun negara yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama yang betul akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa negara yang berdaulat. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara, iaitu sumber perundangan yang tertinggi. Dan yang keempat, kedaulatan undang-undang. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang.